Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pengurusi majlis, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah pada hari ini adalah hari yang pertama kita memulakan majlis untuk sesi 1437 Hijrah. Maknanya itulah masa begitu pantas, begitu cepat, kadang-kadang sedar tak sedar, inilah yang berlakunya. Dan alhamdulillah pada pagi yang mulia ini bersempena dengan Ma'al Hijrah di peringkat wilayah Persekutuan, maka saya akan bincang tajuk Fiqh Al-Hijrah, iktibar daripadanya. Mudah-mudahan dengan perbincangan itu kita akan dapat mengumpul sejumlah maklumat iktibar yang seterusnya kita dapat beramal, kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita nak bincangkan ini. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau orang tanya kita satu soalan yang simple, yang kita nak keluar daripada kerangka kebiasaan berdasarkan kefahaman yang biasa, kalau orang tanya kita apa itu hijrah, apa itu hijrah, saya nak fokuskan hijrah di sini adalah hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, bukan hijrah pelarian Syria pergi hijrah ke Kroasia, hijrah rentah laut, rebah mati, tenggelam, lemah, hijrah ke Turki, tak, bukan. Saya nak cakap apa itu hijratul Rasul, natijahnya. Boleh jadi tuan-tuan akan beri jawapan, tak payah jawab lah. Boleh jadi tuan-tuan akan kata Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi suruh sahabat dia hijrah ke Taif, Nabi suruh sahabat dia hijrah ke Habsyah 2 kali, akhir sekali hijrah ke Madinah. Ataupun tuan-tuan beri jawapan Nabi hijrah dan Nabi boleh tegak sebuah negara Islam, Madinah. Kita akan jawab macam-macam. Tapi sebenarnya tuan-tuan, di sebalik hijrah tersebut, sebenarnya natijah hijrah itu adalah kemenangan. Natijah hijrah itu adalah kemenangan. Sebab itu orang hijrah, orang yang menang. Jadi hijrah adalah kemenangan, tapi kemenangan tu tak akan dicapai melainkan ada prasyaratnya. Ramai orang hijrah tapi rebah, ramai orang hijrah tapi lebih kurang, ramai orang hijrah tapi lebih teruk. Tapi di sini hijrah Nabi adalah kemenangan. Menang ni satu benda yang puncak, ramai tak dapat. Orang main bola, pasukan bola Malaysia berlawan sama-sama sendiri, 16 pasukan, 17 pasukan, masuk boleh lah, tapi hak menang satu je, tak berjaya. Piala dunia sama, kita cakap. Jadi begitu juga hijrah ni kemenangan. Inilah mesej yang nak beritakan kepada kita bahawa hijrah ni kemenangan. Tapinya untuk kemenangan mesti kena isi prasyarat kemenangan. Tak cukup prasyarat kemenangan, bukan kemenangan dapat tapi kekalahan ditimpa-timpa, tak selesai masalah. Jadi nak hijrah, nak menang. Okey tuan-tuan,
Saya nak nyatakan begini, macam mana hebatnya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Pertama saya ambil iaitu pertembungan atau kita kata strategi. Sekarang Nabi nak hijrah ke kota Madinah. Orang kafir tahan Nabi hijrah, buat rancangan di Darun Nadwah, nak sekap dan nak bunuh malam tu. Satu komplot besar-besaran secara bersama. Nabi satu individu dan sejumlah kecil sahabat yang tolong menjayakan misi ini. Musuh satu, bahkan semua kabilah bersepakat. Bertembung antara strategi. Mereka merancang di gua di Darun Nadwah, di Parlimen Mekah. Mereka melaksanakan, Nabi juga merancang. Jadi sekarang bertembung antara dua strategi. Bila bertembung ni, hak mana strategi yang menang? Di situlah nampak kehebatan. Mereka rancang, Nabi rancang. Di sini kita tengok memenangkan strategi Nabi tu, sebab Nabi lebih berstrategi daripada mereka. Mereka hanya satu komplot saja, iaitu kumpul kat rumah Nabi ramai-ramai, belum Nabi keluar, dapat bunuh, selesai masalah. Setakat tu. Tapi Nabi rancang jauh. Kita tengok tu panjang akal Nabi. Nabi pergi rumah Abu Bakar, Nabi suruh Abu Bakar sediakan, Nabi letakkan Sayyidina Ali tempat, Nabi rancang, Nabi keluar. Nabi tak pergi terus ke Mekah, ke Madinah, tapi Nabi terus pergi ke Sur. Sur tu pula duduk ibarat kita ni Kuala Lumpur nak pergi ke Ipoh, kita pergi ke Seremban dulu. Jadi jalan tu kontra. Mekah, Madinah belah utara, Sur ni belah ibarat selatan, dekat dengan Yaman. Seolah-olah bukan kat Yaman, jalan menuju ke Yaman, seolah-olah macam tu lah. Jadi macam mana strategi? Dan Nabi pula boleh strategi macam mana nak ambil Abdullah bin Arqiq. Nabi ambil penunjuk jalan, Nabi pilih jalan yang lain daripada tu. Semua strategi. Apa makna wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin? Mereka racang, ni racang, tapi kita orang Islam, kita tak pernah racang. Kalau rancang pun tak habis. Kalau rancang pun satahi, ataupun dalam ruang lingkup biasa. Kalau rancang pun dalam bentuk-bentuk yang amat limited. Sebab itu kita tak berjaya. Ini yang orang Islam silap. Orang Islam tu bukan manusia, kebanyakan lah, kita kata bukan semua. Mana kita macam tu. Jadi nombor satu, hijrah ni adalah macam mana Nabi guna strategi. Strategi betul-betul. Jadi kita pun dalam hidup kena ada strategi. Strategi dalam hidup kita, barulah kita berjaya. Tanpa strategi kita tak berjaya, tuan-tuan. Ini satu benda yang amat mahal. Strategi. Nak menikah pun ada strategi, beranak pun ada strategi, nak tarbiyah anak, nak beli rumah ada strategi, nak selesai masalah ada strategi. Kita tak ada strategi habis. Tak mestilah tulis, tak mestilah penasihat letih gitulah. Tak, sekurang-kurangnya kita fikir, kita tengok apa implikasi buruk baik semuanya, kita timbang-timbangkan, tengok barulah strategi itu berjaya. Itu nombor satu. Strategis adalah hal yang utama. Pastikan kita strategi. Sebab itu Nabi berjaya, sebab Nabi ada strategi. Itu nombor satu poin. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjayakan misi hijrah ni, dia pilih sahabat. Kita ni hidup tak boleh sorang.
Sebab itu antara hikmah menikah, kita ada sahabat, bini kita ada, laki kita ada. Jadi kita duk bincang dengan orang lain, kita lupa nak bincang dengan bini kita, dengan laki kita. Ini masalah. Dah bincang dua orang saja sampai lari dunia lain, empat masalah juga. Dia syok sorat. Apa yang kita tahu? Sahabat. Nabi buktikan dalam peristiwa hijrah ini, Nabi pilih sahabat. Tuan-tuan, sahabat Nabi ramai tau. Ramai. Ialah tak ramai macam selepas daripada buka kota Madinah, tapi sekurang-kurangnya ramai. Ramai itu kalau kita nak tunjuk jari, lebih pada 10 orang. Adanya Umar, adanya Osman, adanya Hamzah, masa tu ada lagi. Masa tu masuk Islam dah Hamzah ni. Ada lagi berapa lagi? Ramai sahabat. Sahabat Nabi, sahabat hebat. Tapi Nabi pilih Abu Bakar. Kalau saya lah, saya pilih siapa? Saya pilih bonzer-bonzer gagah, saya pilih Umar, saya pilih sedap sikit. Contoh. Tapi Nabi pilih Abu Bakar. Susuk tubuh Abu Bakar. Apa sebab? Mesti ada istimewa Abu Bakar. Bila kita nak bersahabat ni, satu benda yang paling penting tuan-tuan, namanya apa? Ngam. Kena berlaku kengaman tu. Faham mana? Suka istilah tu, jangan sebut ngam. Orang ni baik, orang ni baik, orang ni baik, tapi tak berapa ngam. Tak boleh. Ngam tu, nak cari ngam tu payah. Banyaknya 2 ngam, 3 ngam. Sengam tu payah. Sengaman lagi payah. Tak ngam. Tengok apa makna ngam. Salah satu makna ngam tu, apa kita mikir, dia mikir. Tak payah cakap banyak. Ni dah kita mikir tu, dia terus pakoh dah. Berat nanang, kita kata. Satu hari, di waktu tengah hari, tak kala manusia sedang tidur, orang Arab tidur tengah hari. Jadi kalau kita pagi tidur, saya tak marah, biasa dia dah. Tapi Arab tengah hari dia tidur. Ni cerita dulu. Dia tak ada TV, Astro tak ada, handset tak ada. Dia tidur tengah hari, capur panas. Nabi pergi ke rumah Abu Bakar. Cara Nabi pergi ni bukan budaya Arab jalan rumah orang tengah hari. Ni budaya, kita kena ikut budaya. Kita budaya tak ada masalah, kita orang tak tidur tengah hari kecuali sakit. Nabi pergi ni, Nabi pakai tudung muka. Dia maknanya kalau jalan dia tutup muka. Maknanya isyarat berhati-hati supaya mungkin orang tak tahu. Sekecil itu pun Nabi jaga. Nabi pilih masa, Nabi pilih sasaran, Nabi guna taktik sehingga orang Mekah tak tahu. Abu Jahal tak tahu Nabi pergi rumah Abu Bakar. Walaupun Nabi target, Nabi wanted lah Nabi ni, tapi tengok cara Nabi. Rekah cerita sampai rumah Abu Bakar, Nabi kata ada orang dalam rumah ni, suruh keluar. Sebab bila secret ni dia tak mahu. Abu Bakar kata tak apa ya Rasulullah, semua keluarga hamba okey. Nabi jawab, okey, innallaha qad azina li bil hijrah. Sesungguhnya Allah izin aku untuk hijrah. Jawab Abu Bakar, as-suhbatu ya Rasulullah, saya nak bersahabat dengan awak ya Rasulullah. Satu kalimah, kalau marilah kepada kita hal ni, kita mikir 1000 kali. Kalaulah seorang tu cakap kita macam ni, kita akan mikir 1000 kali. Abu Bakar bukan mikir 1000 kali, Abu Bakar jawab 1000 kali nak. Seolah-olah macam tu lah. Apa maksud saya? Pertama, Nabi
hijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah tu, Nabi hijrah dalam bentuk wanted, dalam bentuk orang nak kena bunuh. Bila orang nak kena bunuh, orang tu nak kena takak, orang tu nak kena seksa, orang tu nak kena penjara, orang tu nak kena tikam sampai lumak, orang tu nak kena ni. Tuan-tuan, bila Abu Bakar sanggup, maknanya Abu Bakar merisikokan diri dia untuk dibunuh sama. Siapa berani? Dia jangan kita fikir hijrah Nabi ke kota Madinah macam kita kata, siapa dia offer saya nak ajak pergi Langkawi, tapi tiket sendiri lah, kita pergi sama je ramai-ramai. Lain. Tak ada masalah. Sebab kita pun nampak lalu barang bebas cukai di Langkawi tu, apa benda nak beli, apa ni, cuma time je. Abu Bakar tak, ni isunya. Tuan-tuan sanggup? Tak. Jangan kita nampak hijrah ni comel macam tu. Itu betul. Tapi bila kita buka macam tu, itulah sahabat sejati. Banyak sekarang ni sahabat dua jati. Hak sejati ni payah. Sebab itu kalau kita boleh pegang sahabat kita, kita puas hati. Kan ada orang kata, setiap pagi kita akan bercakap, kita nak makan dengan siapa, kita nak makan apa, dan siapa yang kita nak makan. Pagi-pagi sasaran nak makan apa, dengan siapa kita nak makan, kat mana kita nak makan, hari ni pagi ni siapa kita nak makan. Kan lain. Sahabat sejati tak macam tu. Ni sahabat sejati. Sahabat sejati, tuan-tuan, kita tengok Abu Bakar, dia boleh keluar mulut dia. Dalam sejarah peradaban manusia, berapa orang macam ni? Tak ada. Payah. Kita dapat sahabat sejati ni, kita puas hati, tuan-tuan. Ramai orang suka untuk diberi, ramai orang suka untuk menerima. Kalau kita tanya, Syekh, entah kawan entah nak berapa dengan sahabat entah, kalau boleh luruh kau apa yang patut jatuh kat saya. Awak bukan sahabat sejati, dia sahabat sejati. Jadi awak tak akan temu sahabat sejati. Sebab fulfill, memenuhi prasyarat sahabat sejati itu tak wujud pada awak. Macam mana awak nak jadikan mereka sahabat sejati bagi awak? Ya, dia jauh lagi lah. Tengok, ini mahalnya sahabat sejati. Nabi ada. Tuan-tuan tengok, kita boleh katakan misi kejayaan Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, peranan besar dimainkan oleh Abu Bakar dan keluarganya. Bukan Abu Bakar saja, keluarganya. Kita tahu Asma, kita tahu anaknya Abdullah, kita tahu kisah hambanya Amir bin Fuhairah yang menjayakan misi ini. Tengok, ni sahabat sejati. Abu Bakar dalam hijrah, sekali pergi depan, sekali pergi belakang, jalan Nabi, sekali pergi depan, sekali pergi belakang. Nabi kata, ya Abu Bakar, kenapa nak gelisah sangat ni? Tengok cara sahabat sejati jawab, ya Rasulullah, kadang-kadang aku rasa musuh ada depan, maka aku pergi ke depan. Mudah-mudahan panah tu singgah atas tubuh aku dulu sebelum kamu kena. Kadang-kadang aku rasa musuh belakang, aku terus tak ke belakang. Kalau kena panah, biar atas aku dulu. Tuan-tuan tahu, kalau kita kadang-kadang musuh ada depan, aku pergi belakang, ya Rasulullah kena. Atau sebaliknya, maknanya dah iyalah Rasulullah tu mungkin ada maksud enggak apa-apa. Kita ni orang biasa, tolong teman pun mujur, bukan dapat beasiswa apa pun, gaji ke allowance ke apa-apa, tak ada gambar satu. Tengok, ni sahabat sejati. Nabi bila nak hijrah ada kuda. Abu Bakar setiakan kuda. Rasulullah pilih hak mana nak. Abu Bakar, Rasulullah pula bila offer, Rasulullah bukan jenis macam kita, Allah bagus kau, hang ni bagus. Tak, Nabi bukan macam tu. Nabi kata, aku bayar bisaman. Orang kita kata apa?
Jangan ambil kesempatan, tapi ambillah yang sempat. Betul ke? Ini yang berlaku. Kesempatan jangan ambil, tapi hak sempat ambil. Agama betul-betul. Sebab tu saya kata sahabat sejati adalah paling mahal. Awak kalau kita boleh temu sahabat sejati, kita puas hati. Kita jarang temu sahabat sejati. Jadi sebab itu bagi saya, nombor satu sekali nak proses sahabat sejati, jadilah bini kita sahabat sejati. Jadilah laki kita sahabat sejati. Itu peringkat pertama. Ni bini pun curiga, laki pun curiga, payah. Ini masalah kita. Lepas tu baru kita melarat besar sikit. Lepas tu barulah kita nak cerita bab kawan-kawan pun, itu sahabat sejati. Sebab tak pelik tuan-tuan, kadang-kadang sahabat sejati ni lebih mahal daripada saudara kandung. Percaya tuan-tuan, saudara kandung nak keluar 5,000 pun payah kita. Sahabat ni barang-barang je 50,000, 100,000, tak ada apa. Sebab itu kita kena kenal, ada masa sahabat tu kita kena hormat dia, kasih dia macam saudara kandung. Nilai dia, agama baik, kesungguhan, pertolongan, ini mahal. Saya pergi Mekah ni tuan-tuan. Yalah, Mekah ni banyak cerita pelik-pelik. Jadi alhamdulillah lah, Allah bagi istimewa, banyak istimewa. Ni saya nak cerita, kebetulan bila saya ingat saya cerita. Saya duduk masa tu di Mina rasa. Di Mina tu adalah jemaah tempat sedar duduk. Alhamdulillah. Tupang kita tak ada apa satu, tumpang. Ada seorang doktor cakap, lepas tu seorang koprak apa cakap, tiba-tiba ada seorang tu cakap apa, dia kata, saya ada adik Datuk. Adik kat mana? Adik saya Universiti Islam Madinah. Saya dulu Universiti Islam Madinah dulu. Oh, kata tahun berapa? Dia pun cerita. Oh, kata tak ada, hamba dulu lagi. Kawan sebelah kata, Tok, adik dia ni hebat. Apa pula? Buka sekolah agama, nikah 2. Kata pelik ni, hebat ni, nikah 2. Tahu mana pula nikah 2? Cerita kisah yang kadang-kadang kita tengok pelik lah. Kisahnya kata dia, adik dia ni, hak lelaki ni, belajar Pakistan. Sudah belajar, masa belajar Pakistan, dia kawan dengan orang Pakistan, kawan. Salah seorang yang dia kawan tu, kawan dia ni baik dengan dia, baik sangat. Kawan dia kata kat dia, saudara, saya ni wanted, orang nak bunuh saya. Perbalahan kaum mazhab, saya mungkin kena bunuh ni. Boleh tak kalau saya kena bunuh nanti, awak kahwin dengan isteri saya? Dia cakap macam tu. Dia ada anak dah ni, awak kahwin dengan isteri saya. Allah, dia kata. Tapi dia ni bukan orang miskin, orang yang sedah ni kaya lah, ada rezeki. Isteri dia pun ni, takdir Tuhan memang kena bunuh sungguh. Dia balik di Malaysia, dia menikah dah. Tapi kawan dia wasiat macam tu. Ada juga wasiat macam tu. Kita mana ada wasiat macam tu? Wasiat. Akhirnya kahwin, tuan-tuan. Kahwin. Macam mana dua sahabat ni boleh cakap macam tu? Pelik, tuan-tuan. Tengok. Tu sebahagian. Nak ceritanya, sahabat sejati ni memang payah. Kita nak bina, masing-masing ambil kesempatan, masing-masing melemahkan kawan. Ini dia. Jadi Nabi, dia pilih sahabat sejati Abu Bakar. Maka Abu Bakar
Korban untuk Nabi, Nabi korban untuk Abu Bakar. Dua-dua sama-sama. Kita baca tak dalam sejarah berapa kali Abu Bakar dengan Nabi bergaduh? Tak ada. Tak ada bergaduh. Cuma kadang-kadang Nabi tak berapa selesa dengan tindakan Abu Bakar. Tu je. Adalah, tapi tu pun sekali dua kali gitu dalam sepanjang sejarah hidup dia. Tak banyak. Kalau kita tengok apa yang Nabi kata, Abu Bakar kata, Nabi tak berapa setuju. Ada 2-3 kes je. Secara umum lah, secara umum. Sebagai contoh, pertama Nabi masuk rumah, Abu Bakar masuk rumah Nabi dekat dengan Aisyah anak dia, tengok ada 2 orang budak perempuan nyanyi. Dakhala alayya Abu Bakrin wa indi jariyatani tughanniyani. Mula-mula Rasulullah wa indi jariyatani. Lepas tu pastazana Abu Bakar minta izin masuk. Abu Bakar marah kepada anak perempuan dia, Aisyah. Ya Aisyah, mizmaru syaitan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hei Aisyah, mu tak kerti ke, tak faham ke, mu nak main seruling syaitan depan Rasulullah sallam ni? Lalu Nabi kata, ya Abu Bakar, da'huma. Ya Abu Bakar, tinggallah keduanya, tak apa. Ini hari raya, hari gembira. Ulama takwilkan nyanyian tu lagu patriotik, bukan nyanyi lagu cinta dah. Hari raya. Jadi itu adalah tafsiran. Itu sekali kita tengok. Kali kedua Nabi bersama dengan Abu Bakar. Orang kata kepada Abu Bakar diam. Diam, tak tahan sangat, dia bangkit, dia balas balik. Masa dia balas tu Nabi bangun, Nabi pun keluar. Abu Bakar merasa sesuatu. Kenapa Nabi bangun dan keluar? Abu Bakar pun pergi ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ni? Rasulullah kata, ya Abu Bakar, bila orang kata kamu, bila orang ujung kamu, bila orang buat begini kepada kamu, masa tu malaikat backup kamu, bela kamu. Tapi bila mana kamu bangkit, kamu kata, malaikat tinggalkan kamu, jadi aku tak ada apalah, aku tinggal lah. Tengok hebat tak? Itulah hebatnya Abu Bakar masa sana. Abu Bakar memahami Rasulullah SAW memahami Abu Bakar. Bagi saya lah tuan-tuan, setakat yang saya pegang akidah saya beriktikad manusia yang paling afdal selepas Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar. Itu saya tak kata Imam Syafi'i, saya tak kata Tok Wali ni, Tok Guru ni, Habib ni, apa lagi Sayyid ni, apa ni Ayatullah ni, apa lagi Imam ni, apa lagi tarikat ni, saya tak akan kata. Walaupun mereka lebih, Syekh Abdul Qadir Jailani lebih, Imam Ghazali lebih, Imam Syafi'i lebih, Imam Bukhari lebih, Khalid Al-Walid lebih. Siapa dia? Abu Bakar. Itulah sebapak-bapak wali. Tengok macam mana dalam Quran rakamkan nama dia, izhuma fil ghar. Tak ada manusia yang nampak faham macam Abu Bakar faham. Sayyidina Umar mengaku, Sayyidina Umar kata, ya Allah, aku tak nampak Abu Bakar nampak. Faham mana nampak? Bukan nampak mata katarak dak. Pahaman. Contoh, Rasulullah wafat, orang lain jadi sasar habis. Ada orang kata Muhammad tak mati, Muhammad ni macam Nabi Isa akan kembali semula. Muhammad tak mati, Muhammad akan kembali semula atas muka bumi ni, sebagaimana Isa akan kembali. Sayyidina Umar mengacau, marah, siapa kata Muhammad mati aku bunuh. Dek kesayangan yang amat sangat. Dia ekspresi berdasarkan iman, berdasarkan ilmu, berdasarkan taufik hidayah Allah. Tuan-tuan, menarik dan menakjubnya, Abu Bakar boleh pergi terima, pergi kat Rasulullah, kucuk dahi Rasulullah, air mata menangis, hanya menyebut, ya Rasulullah, laqad tibta hayya wa tibta mayyita.
Ya Rasulullah, kamu hidup ni mulia, kamu mati pun mulia. Pergi khutbah di khalayak ramai. Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Lalu dia baca firman Allah Ta'ala, afa imma ta'aw kutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibayhi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Siapa sembah Muhammad, Muhammad mati. Siapa sembah Allah, Allah maha hidup gini-gini. Apakah dengan sebab Rasul tu mati atau dibunuh, maka tumik-tumik kamu akan berpaling. Siapa yang berpaling, dia tidak boleh memudaratkan Allah, dan Allah balas kepada orang yang bersyukur. Seolah-olah sahabat kata, wallahi kami merasakan ayat ini baru turun, baru kami dengar. Tengok Abu Bakar, tindakan dia pertama, hantar tentera Usamah bin Zaid ke tempat Nabi Atta. Nabi Atta ni, tengah Nabi Atta tu ucap selamat jalan sampai ke satu tempat namanya Sirar. Sirar ni ibarat Madinah kau, siapa kat mana ya? Mungkin kat Sungai Besi lah kata orang. Atta ni siapa kat Sungai Besi. Dengar Rasulullah wafat, patah balik. Abu Bakar ambil tindakan pergi Atta semula. Sayyidina Umar kata, ya Abu Bakar, negara tak stabil, gapo semua sekali nak Atta. Jawab Abu Bakar, wallahi ya Umar, aku tidak akan ungkai ikatan bendera yang Rasulullah telah pasak dan ikat. Nak hantar tentera ni, aku akan teruskan. Hei, hebat. Usamah yang jadi kepala ni duduk atas kuda. Abu Bakar pegang tali keng kuda macam Nabi buat kepada Usamah dulu tu. Usamah kata, Usamah dengan Abu Bakar ibarat anak dengan cucu. Umur tu jauh. Anak dengan abah ataupun cucu dengan atuk. Ya Khalifata Rasulillah, awak naik, saya turunlah. Abu Bakar warning. Abu Bakar kata, wallahi ya Usamah, kau jangan turun, aku tak akan naik. Rasulullah letak dah situ. Pergi. Barakatu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menang. Sayyidina Umar kata, Allah hebat. Dalam tak stabil, dia pergi serang puak-puak tak bayar zakat. Sayyidina Umar kata, nak serang tak bayar zakat, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Wallahi, kalau mereka tegah beri daripada aku ni satu tali yang dia kirim kat Rasulullah dulu, maka aku perang dia. Sebab zakat dengan salat tak boleh pisah. Kata Abu Bakar, kata Umar, ya Allah, aku tak nampak. Bila berlaku semua sekali, bila sudah berjaya semua, dia kata, ya Allah, sesungguhnya Allah taufikkan dada Abu Bakar kefahaman yang aku sendiri tak faham. Maha ada. Ini sahabat, tuan-tuan, sahabat yang hebat macam tu. Itu nombor 2. Nombor 3, masa pun tak ada dah. Kenapa Nabi berjaya dalam hijrah ni? Kenapa kemenangan dapatkan Nabi? Saya telah sebut yang pertama apa dia? Strategi. Yang kedua saya kata sahabat yang baik. Yang ketiga, yang susunan tak mesti sama, ni sebut je. Susunan boleh letaklah hak ni nombor 1. Yang nombor 3, keyakinan pada Allah. Banyak tindakan kita, Allah nombor 10, Allah nombor 8, Allah nombor 7, Allah tak ada nombor. Nabi, Allah nombor. Ini yang jadi masalah hidup kita. Tak nampak Allah. Kita nampak makhluk, kita nampak susah, Allah kita tak nampak. Percayalah, bila nampak Allah, selesai masalah. Tengok, tak kala Nabi nak hijrah,
Nabi royak ke rumah Abu Bakar, ke Abu Bakar apa dia? Allah izin aku. Allah. Bila Nabi atur kedudukan Sayyidina Ali, insya-Allah kamu selamat. Bila orang kepung rumah dia, dia boleh keluar hubungan dengan Allah. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Selesai. Bila dia pergi, itu Allah duduk dalam gua su. Peliknya tuan-tuan, bila duduk dalam gua su ni, ada beberapa persoalan. Persoalan pertama, kenapa orang kafir Quraisy boleh pergi depan gua su, duduk naik atas gua su, sedangkan kita kata Nabi berstrategi, dah temu dah. Tapi kenapa dia boleh? Nabi ni masa jalan tu kaki dia tu dia jinjing supaya tak kena tapak kaki. Tapi orang kafir Quraisy boleh cari sampai ke depan gusuk. Kenapa? Jawabnya, tradisi orang Arab tuan-tuan, dia ada bomoh dia. Dia ada dukung dia. Dukung bomoh dia ni antara salah satunya masalah dia panggil pengecaman, mengecam. Dia boleh kecam tapak kaki orang. Ini dia panggil qaif atau qiyafah. Ilmu ni tak ramai orang dapat. Dia bomoh dukung cara dia lah. Macam contohnya, sebuah khemah tu kena curi barang. Jadi dia panggil orang ni pun akan tengok tapak kaki keluarga rumah orang tu. Semua sekali 5 orang 10 orang dia tengok. Sudah dia tengok je, dia panggil semua khalayak orang khemah seluruh tu jalan depan dia. Jalan dia tengok. Jalan saja, orang ni jalan, orang ni satu ke orang tu dia boleh pegang. Syekh, entah curi tau. Tengah jalan tapak kaki pegang lalu, awak curi. Tengok tapak kaki ngam. Betul. Hebat tau. Kita rambang je. Oh ya dak, duk syok je. Dia tak, dia tengok betul. Padanan tu ngam. Hebat. Jadi dia susul perjalanan tu daripada rumah Nabi je susul sampai depan gusu muka pintu. Sebab itu dengar ada orang tu cakap, ke ada dalam gua ni ke? Tengok tu. Ke ada dalam gua ni ke? Bila sebut macam tu, seorang ni kata, mana boleh Syekh, sarang lebah tu, tengok sarang labah-labah tu lebih tua pada mu lagi, sebab dia banyak. Burung merpati liar ni duduk, dua ni spesies ni dia tak akan buat dengan mudah, tapi Allah jadikan itu sebagai perkara. Kalau lebah-labah yang begitu lemah pun tolong Nabi, kita orang Islam ni patut kena lagi lah. Tengok hebat Rasulullah SAW ditolong. Jadi bila cari tu, salah seorang ni pula naik ke atas gusu pula atas ni terbuka dan nampak cahaya ke atas. Abu Bakar kata apa? Wallahi law ra'a ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ana. Kalau salah seorang tu tengok je bawah tapak kaki kita ni, dia akan nampak kita. Tak payah mengendap, tengok. Nampak kepala kita dua orang. Ketah musuh. Abu Bakar tengok dalam keadaan macam tu. Nabi cakap dengan Abu Bakar, ni antara aku ngemung dia Abu Bakar, dua orang ni. Tak ada ke-4, ke-3, ke-5, ke-15, tak ada, dua orang je dalam gua tu. Nabi boleh sebut dalam saat kritikal seperti itu, musuh hanya sejekar sehasta duduk atas tu, duduk depan tu, nampak. Nabi boleh cakap dengan Abu Bakar. Apa kata Nabi? Ya Aba Bakrin, ma zannuka bisnain illa anna Allah salisuhuma. Hei Abu Bakar, mu jangan ingat kita ni berdua musuh. Kita dua orang je. Mu kena tahu Allah yang ketiga. Macam mana dalam kritikal nampak musuh dekat, Nabi boleh pasak dalam jiwa hati Abu Bakar Allah. Musuh ramai, kita ada Allah.
Allah. Ini masalah kita. Kadang-kadang kita terlupa Tuhan, tuan-tuan. Kita semayang bukan makna kita ingat Tuhan. Dia campur lupa tu satu hal lah. Kita mayang, kadang-kadang kita mayang, kita ritual biasa, mayang je, mayang. Makna letak Tuhan tu soal lain. Masuk Tuhan dalam jiwa ni soal lain. Apa beza antara kita rasa Tuhan tu ada dengan kita semayang? Kita semayang tak semestinya macam tu. Saya beri contoh yang paling mudah lah untuk faham. Cerita benar. Ada seorang agak kaya, orang muda, Arak ni menikah. Bukanlah kaya sangat, kaya lah tapi. Jadi bila dia menikah, orang Arak ni seronok lah dengan bini. Bini pun comel, kemah. Nikah, tak ada anak. Tahun pertama tak ada, tahun dua jadi pusing dah. Akhirnya pergi berobat, tak baik. Akhir sekali berobat, pergi kat pakar yang hebat di luar negara. Doktor kata minta maaf lah, kajian dapatan tak dapat anak. Dia balik. Tapi perangai orang Arab ni, dia selalu semayang di masjid. Ini biasalah pergi masjid, semayang waktu masjid. Dia pergi sebuah masjid, masuk sebuah masjid, dia semayang. Sedang dia semayang, sudah nak pergi masuk tu, dia temu orang tua kampung dia. Orang tua bukan orang alim sangat, orang soleh, orang pergi masjid sama. Orang tua ni jiran. Pergi temu dia, cakap dengan dia, lama dah nampak. Dia kata, keluar negara baru ni. Syekh, ana tengok muka awak ni nampak sedih lah. Muka nampak sedih, macam ada masalah. Ada masalah apa? Tak ada. Cakap lah, tak ada. Sungguh cakap je lah. Apa nak cerita. Tak ada tuan, cakap. Akhir sekali dia pun cakap. Dia kata, dia cerita apa yang berlaku. Orang tua ni jawab dengan mudah. Dia kata, Syekh, mana Allah? Orang tua ni jawab, izan fa'ain Allah. Bila sebut izan fa'ain Allah, dia kata, dah macam mana? Kata dia, awak malam-malam bangun semayang, selesai masalah. Awak malam-malam bangun semayang, selesai masalah. Lama ke ni tak semayang ke? Semayang. Tapi dia tak letakkan Tuhan nombor satu. Akhirnya bila dia semayang, tak berapa lama je, sekejap je, sah bini dia mengandung, dapat anak sekali. Tengok, dulu dia semayang dah, dia pergi masjid dah, dia semayang waktu di masjid dah, semayang tau. Saya cerita tadi kan semayang dah. Kenapa semayang? Apa beza antara semayang tu dengan nampak Tuhan? Kan beza rasa Tuhan tu. Jadi Nabi pasakkan, dan ini poin ni paling ramai orang tak dapat. Kita terlepas pandang, kita tak nampak Allah. Kita kata je kita doa kat Tuhan, tapi kita lebih kurang. Kita tak rasa Tuhan itu bersama dengan kita. Kita tak rasa kita mohon kepada Tuhan dengan sebenar. Ni poin inilah yang menyebabkan gagalnya dalam tindakan-tindakan kita. Kita tak berjaya. Ni poin yang patut kita fahami dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, oleh kerana hari ini juga ada Ma'al Hijrah, saya rasa sekadar itulah dulu. Dan kalau ada masa bolehlah pergi dekat dengan Dewan Muktamar di sebelah sana tu. Jadi hari ini saya tak nak panjang, mungkin sekali lagi pertemuan saya ulas sebahagian lagi, lepas tu cukuplah berkenaan dengan Ma'al Hijrah. Cuma saya nak tanya peribadilah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dengar ceramah Ma'al Hijrah ni berapa kali dah?
Sekali, 2 kali, 10 kali, 10 kali baru. Umur 40, 50, 10 kali baru. Di masjid ada tak ceramah? Di surau ada tak? Ada tak? Di kadang-kadang di pejabat ada tak? Di jabatan ada tak? Dalam TV kadang-kadang ada tak? Dan radio dengar juga tak? Surat khabar pun ada tak? Okey. Kalau dengar macam tu, saya nak tanyalah satu soalan. Dah dengar je. Maknanya tuan-tuan ngapa dah itu Z hijrah Nabi daripada Mekah sampai ke Madinah. Saya nak tanya satu soalan. Orang jawab hak pertama sahaja betul, saya hadiah buku ni satu. Soalannya cukup mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Kemudian dia berhenti di kota Quba, di Quba. Di rumah siapa dia tinggal di Quba? Dia sampai 8 Rabiul Awal di Quba, dia duduk 4 hari sampai 12 Rabiul Awal, dia tinggal di rumah siapa di kota Quba? Tolong jawab. Angkat tangan. Dapat percuma satu. Sebab tu saya tanya berapa kali dah dengar. Ni kata 800 kali, 200 kali, 150, 300 tiap-tiap tahun. Tolong jawab je, jangan malu. Okey, bangun. Bagus ni. Sahabat kita jawab Abu Ayyub Al-Ansari. Terima kasih puan, jawapannya salah. Saya sengaja tanya soalan kecil je. Tu jenis hak faham dah tu, tapi tak berapa lagi. Tengok. Tak apa puan, jangan rasa hati. Tapi salah, minta maaf Okey. Siapa boleh? Kasum bin Adam. Adam. Oh, yang ini betul. Kenapa dia tahu? Tengok. Kita kadang-kadang benda kecil kita tak faham sebab kita tak baca. Dalam buku ni saya sebut, saya saja je tu saya nak refresh. Jadi kita tiap tahun tu kita dengar hak sama je. Sebab tu saya malas nak cerita Nabi gini, lepas tu orang nak pukul, fight, gocoh, kokok. Jadi benda tu sama je. Jadi kita ambil hak lain. At least kita dapat maklumat lain. Akan datang kita bincang lagi, lebih khusus lagi. Ni saya contoh. Singgah di Quba. Tengok dia kata apa? Semasa di Quba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di rumah Kalsum bin Al-Hadam. Ada pendapat mengatakan bahawa baginda singgah di rumah Sa'ad bin Al-Khaisamah. Pendapat yang pertama adalah lebih sabit dan kuat. Itu dia. Maknanya siapa tahap tu? Cerita Abu Ayyub kita tak cerita lagi. Sahabat-sahabat lain kita dah cerita. Jadi sebab itu tuan-tuan faham betul-betul. Kalau kita bincang satu-satu hijrah, kita tahu fikih hijrah, sebalik hijrah tu satu persatu baru kemas. Maknanya saya nak bila saya ceramah, saya mengajar, saya baca buku ni, tuan-tuan baca 4 kali khatam, nak ceramah nanti saya kata tak payah pergi senarai nama Masjid Negara, mereka penceramah saya, selesai dah kerja saya. Saya letih kat ceramah sama. Hak ni ceramah, bahagian ni ceramah. Ingat dah, cerita pula goreng sedap pada mufti pula, sedap sah cerita. Tak apalah, tapi poin tu betul. Cara penyampaian tu kreatif masing-masing lah. Jadi tengok, kita dapat 2. Ni hari ni kita tahu orang yang datang Nabi singgah rumah dia namanya Kalsum bin, bukan binti. Kalau binti itu perempuan, bin. Zaman dulu Kalsum pun nama lelaki, dia juga nama Kalsum. Kalsum bin Al-Hadam ataupun Hadam ataupun Sa'ad ibn Khaisamah, 2 orang. Ini antara yang ni. Tuan-tuan boleh tengok belakangnya lah. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu.
kerana masa begitu cemburu masa kita ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullah lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakirna fid din alim tawi. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Hak betul tadi, ambil buku ni satu. Terima kasih kepada bagi Datuk. Maka dengan itu semoga apa yang disampaikan oleh Datuk tadi dapat kita sama mengambil manfaatnya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada bulan hadapan. Nanti tadinya kita akan bagi kemudian. Untuk pembelian buku ada di belakang sana. Dan di situ juga ada tabung kuliah kita. Jadi maka dengan itu majlis kita akan tangguh kita punya bicara kita pada pagi ini dengan kita membaca sama-sama surah Al-As dan Kafarah. Auzubillahi